Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli membayangkan wujud perancangan tersusun dari awal untuk memastikan penyelewengan dana projek kapal tempur pesisir pantai LCS dapat disembunyikan melalui pelbagai transaksi yang rumit. Menurutnya, ini termasuk mewujudkan dua lapisan subkontraktor, sedangkan Boosted Naval Shipyard Sdn Bhd BNS boleh saja menguruskan projek ini sendiri. Sebab itu, saya tegaskan sekali lagi bahawa bukti-bukti setakat ini menunjukkan penyelewengan dalam projek LCS telah dirancang dari awal, termasuk dengan mewujudkan syarikat-syarikat yang atas kertas nampak milik Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT tetapi dikawal oleh individu-individu tertentu. Persoalan besar, siapa jerung besar di balik individu-individu tertentu yang mempunyai pengaruh dan kuasa sebegitu rupa? Katanya merujuk kepada kenyataan bekas Perdana Menteri ketika projek itu dilaksanakan, Datuk Seri Najib Razak. Rafizi berkata beliau telah mendedahkan bagaimana projek kapal LCS menggunakan dua lapisan subkontraktor iaitu Contravest Advanced Device Sdn Bhd CAD dan Contravest Electrodynamic Sdn Bhd CED sehingga menyebabkan kos naik 3 kali ganda. Kos sebenar dari DCNS hanya RM397 juta tetapi yang dituntut daripada kerajaan oleh subkontraktor ialah 1.2 bilion ringgit. Katanya seperti yang diduga, Najib dengan cepat menjawab bahawa subkontraktor CAD dan CED adalah syarikat-syarikat bersekutu LTAT. Beliau langsung tidak menjawab isu komisen 200% yang saya timbulkan. Cukup sekadar membayangkan dia tidak terbabit dalam skandal ini kerana subkontraktor CAD dan CED adalah syarikat-syarikat bersekutu LTAT. Maka untuk menjawab Najib, saya simpulkan dan timbulkan perkara-perkara ini. Pertama, atas campur tangan siapa yang begitu berani sehingga Boosted atau BNS melepaskan kawalan ke atas subkontraktor CAD dan CED kepada bukan rakyat Malaysia sedangkan Boosted memegang saham majoriti. Dan kedua, atas pengaruh dan campur tangan siapa yang membawa masuk RAD sedangkan maklumat pada ketika itu menunjukkan mereka tidak ada kepakaran sepenuhnya untuk mengendalikan projek ini. Rafizi turut menyenaraikan latar belakang pembabitan LTAT melalui Boosted di dalam CAD. Anak syarikat LTAT, Boosted Heavy Industry Corporation BHIC meluluskan pembelian saham 51% di dalam CAD pada 28 April 2010. 49% lagi saham CAD dimiliki oleh Rheinmetall Air Defence AG RAD, sebuah syarikat kontraktor pertahanan dari Jerman yang dipegang melalui anak syarikat milik penuhnya RD Investment AG. Keputusan untuk membeli saham majoriti CAD itu dibuat di dalam satu mesyuarat lembaga pengarah BHIC bertarikh 28 April 2010. Ia setahun setengah sebelum kerajaan Malaysia melantik BNS menjadi kontraktor membangun dan membina 6 kapal perang LCS melalui satu surat lantikan LOA bertarikh 16 Disember 2011. Dalam perjanjian pembelian 51% pegangan dalam CAD bertarikh 13 Ogos 2010 di antara BHIC melalui anak syarikatnya dan RAD melalui anak syarikatnya, BHIC bersetuju bahawa RAD yang mempunyai kawalan pengurusan manajemen kontrol ke atas CAD walaupun CAD dimiliki secara majoriti oleh BHIC dan pengurusi lembaga pengarah BHIC yang bersetuju dengan keputusan tidak masuk akal ini adalah Tan Sri Lodin Wok Kamarudin, bekas Ketua Pegawai Eksekutif LTAT yang diketahui umum cukup rapat dengan Najib Razak. Ini kata Rafizi adalah satu tindakan yang tidak masuk akal kerana dalam mana-mana aturan syarikat yang mempunyai dua pemegang saham berbeza, kawalan pengurusan dipegang oleh pemegang saham majoriti. Akibat daripada keputusan tidak masuk akal itu, CAD hanya dimiliki oleh Boosted dan LTAT atas kertas sahaja. Ketua Pegawai Eksekutif CEO dan Ketua Pegawai Kewangan CFO, dua jawatan pengurusan paling penting di dalam CAD dipersetujui dilantik oleh RAD, bukannya Boosted atau LTAT. CEO CAD adalah Gordon Hargreaves yang mewakili RAD. Selain dari mengawal pengurusan CAD, wakil-wakil RAD juga diberi kuasa menandatangani cek
dan meluluskan perbelanjaan tanpa perlu merujuk kepada wakil BHIC di dalam CAD, katanya.